pasal si Jennifer Pan, kes pembunuhan yang berlaku di Kanada kan. Dia ni seorang yang cemerlang. Kalau kamu tengok kan sijil dia semua A. Lepas tu dia pandai piano, pandai muzik lagi, pandai sport lagi kan. Lepas tu dia belajar lagi tinggi-tinggi, belajar farmasi tu. Okey, cerita ni bermula dengan 3 orang penjahat. Dia masuk pergi rumah si Jennifer Pan ni. Lepas kejadian dia, si Jennifer Pan saja yang selamat. Ibu kepada Jennifer Pan meninggal. Lepas tu bapa dia koma dalam ICU. So tinggal si Jennifer Pan je boleh disiasatkan. Jadi dia ceritakanlah dengan polis-polis masa itu. Menurut si Jennifer Pan ni, pas diorang masuk terus diorang pergi ruang tamu. Diorang minta duit lah sama mamak dia kan. Lepas tu konon diorang naik lah pergi bilik. Tarik bapa dia turun pergi ruang tamu untuk minta duit lah gitu. Masa itu si Jennifer di bilik dia, telefon dia. Tiba-tiba macam dia dengar lah suara-suara yang pelik, yang gerigau-gerigau tu. Jadi dia buka pintu si kecil gitu. Terus ada sudah pistol di depannya. Jadi tangan dia diikat. Terus tu tangan dia diikat pergi belakang. Terus ditariklah dia bawa pergi setiap bilik tu cari duit lah. Lepas penjahat tu dia ambil duit dorang kan, si Jennifer ni dibawa pergi atas lah. Dia konon tangannya diikat di yang pagar-pagar tu bah, yang dekat tangga tu kan. Tangan dia diikat di ke belakang lah guna tu tali-tali kasut tu. Terus tu bapa mamak dia pun dibawa lah pergi tu basement sana. Terus diorang ditembak lah. Malangnya mamak si Jennifer ni dia tidak selamat lah. Meninggal sudah sebab kena tembak dari belakang tu. Kena badan dia. Lepas tu bapa si Jennifer Pan pula dia kena tembak di bahagian muka. Yang ajaibnya pula dia tidak meninggal lah. Dia di dalam koma aja. Pas kejadian terus si penjahat ni larilah dorang. Si Jennifer pula dia call sama polis lah. And someone broke in and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. And I think my dad went outside and he's screaming. Okay, you're upstairs? You think someone's still in the house? I heard them leave. I don't know if they're still around. Okay, are you safe? Can you lock your door? Are you upstairs? I can't. I'm tied. My hands are tied. You're tied? I had my cell phone in my pocket. Someone invaded your home, ma'am? Yes, and You I heard heard gunshots? They had guns and they were holding me at gunpoint. Jadi apa yang pelik? Yang bikin pelik sama si detektif tu, si Jennifer kan dia cakap dia kena ikatkan tangan dia di pagar-pagar tu kan. Jadi macam mana dia boleh call sama yang polis-polis tu? Baru dia guna yang telefon yang dulu tu, yang kita guna yang macam lipat-lipat tu bah. Okey, jadi benda kedua yang detektif pelik, kenapa penjahat ni kalau lepas dia buat jahat kan, dia biarkan je seorang saksi tu di situ, dia tidak kasih mati lah. Maksudnya si Jennifer Pan tu diikat saja tapi tidak dibunuh. Benda ketiga, kenapa penjahat ni dia masuk dia kasih mati orang. Lepas tu duit dia ambil lah juga, tapi kereta mewahnya dia tiada sentuh. Lepas tu gadget-gadget diorang pun diorang tidak ambil juga. Maksudnya macam bukan betul-betul mencuri jugalah. Mungkin adalah lain lagi kan motif diorang masuk sana itu. Jadi si Jennifer Pan ni dia disiasat balik lah. Polis tanya dia lah macam mana dia boleh call polis sedangkan tangan dia kena ikat pergi belakang kan. Tapi lepas si Jennifer Pan dia bagi tahu polis macam mana dia call polis tu, polis pun macam tidak seberapa percayalah. Jadi polis ada macam presik-presik polis begitu ikut si Jennifer Pan sampailah pergi majlis pengebumian mamak dia. Tapi polis ni tengok dia macam dia tidak berapa juga, macam dia tidak menangis begitu. Sebab kalau normal kan kita kan menangis juga keluarga itu. Jadi lepas tu pihak polis mereka ni dengar baliklah rekod
Yang tu hari si Jennifer Pan call sama polis tu kan, yang apa dorang rasa pelik, kenapa bapak dia tidak pernah macam risau pasal dia masa kejadian itu, cuma risau pasal mamak dia saja. Sebab kalau normal kan memang bapak mamak kita kan paling macam risau pasal kita anak-anak ni kan. Lepas tu bapak dia pun bangunlah dari koma kan, dia bagi tahu polis yang anak dia ini sebenarnya bukan satu kali syak di kedapatan lah dia membohongkan. Lepas tu dia ni sebenarnya tiada pergi sekolah ni, dia tinggal sama boyfriend dia kerja, lepas tu buat sijil palsu, dan lagi dia tidak habis sekolah menengah tu. Benda-benda ni parents si Jennifer Pan baru-baru je tu yang dorang dapat tahu. Jadi macam mana dorang boleh tahu ni? Dorang ada satu hari ni kan dorang pelik sama si Jennifer Pan punya kehidupan belajar lah. Jadi dorang pergi ikutlah dia. Sekali tengok rupanya dia bukan pergi sekolah, pergi kerja, lepas tu balik pergi boyfriendnya punya rumah. Baru jenis parents si Jennifer Pan ni pun yang jenis strict tu bah, yang apa-apa pun kena ikut juga cakap dorang tu. Lepas tu kerjaya, sekolah, semua dorang yang pilihkan. Jadi apabila dorang tahu pasal kejadian begini ni, memang dorang marah kan. Jadi dorang kasih lockdown lah anak dia di rumah. Telefon pun tak boleh guna, driving pun tak boleh, hanya boleh pergi kelas piano je. Terus bapak si Jennifer Pan ni pun dia bagi tahu lah anak dia kan, dia cakap kamu baliklah pergi sekolah dan janganlah kamu jumpa balik si Daniel Wong itu yang boyfriendnya itu kan. Lepas tu dia cakap kalau kamu masih lagi begini, kamu keluar dari rumah saya. Kalau tidak, kamu tunggulah sampai saya meninggal, baru kamu pergi tengok balik si Daniel Wong itu. Jadi dia punya pilihan tu kasih matilah bapak mamak dia. Baru si Daniel Wong ni, dia ni sebenarnya part time menjual dada ni. Jadi dia kenal lah macam penjenayah ni kan, dia kasih kenal lah sama si Jennifer Pan untuk buat jahat lah. Jadi polis ada jumpa ni message dalam telefon si Jennifer pasal si Daniel Wong ni. Dia cakap dia sudah handle semua konon. Jadi janjinya sama 3 orang penjahat ni, kalau macam dibayar dia $10,000, 3 orang akan datang lah macam buat dia macam kes pencurian, tapi sebenarnya datang membunuh sama bapak emak dia. Tapi yang si Jennifer tidak sangka ni bapak dia boleh bangun dari koma tu. Jadi bapak dia pun ada bagi tahu polis pasal dia ada nampak si Jennifer ni, dia bercakap-cakap sama penjenayah tu. Terus si Jennifer Pan ni dia dari mangsa jadi suspek polis lah, jadi dia disiasat lagi balik. Lepas 9 jam dia disiasatkan, terus dia tukar cerita lagi lah. Dia cakap konon dia mau bunuh diri ni. Jadi dia panggil orang masuk untuk bunuh dia, bukan bapak mamak dia. Sebab konon berapa kali sudah dia mau pergi bunuh diri tapi tidak dapat, fail. Terus dia cakap tiba-tiba last minute dia cancel last minute ni plan ni kan. Terus tiba-tiba penjenayah tu dia datang masuk, dia cakap tidak dapat bayar, dia tembaklah parentsnya konon lah. Tapi polis pun macam diorang dah percaya lah, diorang pun dah tahu ini betul ke tidak sebab terlampau banyak penipuan sudah kan. Terus tu si Daniel Wong pun dia disiasat juga, tapi dia cakap dia tidak tahu siapa yang tolong si Jen lah pergi buat yang benda-benda ni semua kan. Tapi yang dia tahu si Jennifer ni memang dia ada plan lah mau membunuh ibu bapak dia sebab dilarang bercinta kan. Tapi konon si Jennifer pernah bagi tahu dia akan urus sendiri konon. Jadi cerita siapa yang betul siapa yang salah itu kita tidak tahu lah kan. Tapi polis cakap memang si Daniel Wong ini memang dia pernah bagi handphone kepada si Jennifer untuk berkontak sama si penjenayah itu. Tapi dalam si Jennifer punya history message tu pernah diorang jumpa lah itu message, dia cakap VIP access masa si penjenayah tu masuk. Lepas tu dalam CCTV kamu boleh nampak dia punya bilik punya lampu tu dia kasih buka tutup, maksudnya macam dia bagi signal sama penjenayah itu
yang pasal dia sudah buka kunci pintu tuh supaya diorang boleh masuk lah. Jadi inilah nih cerita si Jennifer Pan, kisah cinta terlarang sama si Daniel Wong. Dan ibu bapak dia yang strict, selalu dia panggil ibu bapak dia tiger parenting konon. Maksudnya ibu bapak yang ketat sama diorang, keras lah kepada anak-anak mereka. Jadi les-les mereka nih dipenjara lah 1 kali sama penjenayah itu. Dan untuk si Jennifer Pan pula, dia ni dilarang tidak boleh lagi jumpa dengan keluarga-keluarganya. Jadi kesimpulannya, kamu letaklah di komen supaya semua pun boleh bacakan. Tapi jangan juga kamu benci sama diorang lah. Kita ambil teladan lah kan dalam cerita-cerita begini nih.